Assalamualaikum. Nama saya Asma Firuz binti Othman dari kelas JBC 2491A dan bernombor ID 2020967609. Baik. Dalam topik 9 yang telah diberikan ini di bawah tajuk konsep insan menurut ahli falsafah Islam dan Barat. Apa yang akan dibincangkan dalam topik ini antaranya adalah kejadian manusia, proses kejadian manusia, konsep insan dalam Islam, konsep insan dalam Barat. Dan kita juga akan dapat melihat konsep insan jikalau difahami oleh seseorang individu, apa yang akan terjadi kepada individu tersebut. Jikalau individu tersebut memahami daripada sudut konsep insan daripada pandangan Islam, apakah kesannya dan apakah kesannya kepada individu yang memahami konsep insan daripada segi pandangan ahli Barat. Apakah kesan terhadap individu tersebut? Baik, untuk pengenalan topik konsep insan menurut ahli falsafah Islam dan Barat, secara rasionalnya, jikalau insan biasa yang bukan ahli falsafah tidak akan dapat, orang kata, menilai maksud insan itu seperti apa ahli falsafah ingin ulaskan atau bicarakan. Ahli falsafah menyatakan hasrat atau mengulas insan ini ada daripada segi maksud gelaran Homo sapiens, yang bermaksud sesuatu hidupan yang bernyawa, berakal serta mempunyai emosi. Selain itu, ada juga gelaran yang kedua, dan gelaran ini daripada pihak Barat sendiri, iaitu animal rational, yang bermaksud binatang yang boleh berfikir. Ya. Dan jika di dalam Islam, insan ini juga sebenarnya adalah hamba ataupun hamba dan khalifah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hamba adalah dengan kita mengikuti, mentaati segala yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Dan sebagai khalifah juga penting buat insan di muka bumi ini, iaitu menggalas tanggungjawab sebagai seorang khalifah dengan memegang agama Islam. Dan perkataan insan itu sendiri di dalam Al-Quran banyak kali, sebanyak 65 kali dalam 43 surah. Salah satu surah yang lazim disebut adalah di bawah surah Al-Mu'minun antara ayat 12 hingga 14. Dan perkataan insan ini sebenarnya dia terdiri daripada
asalnya perkataan insan itu adalah daripada al-uns. Dan sifat manusia yang pelupa atau tampak harmonis dan lemah lembut merupakan maksud insan dalam istilah etimologis atau bahasa. Menurut pandangan ahli falsafah barat pula, mereka mengulaskan maksud insan ini daripada segi satu pandangan sahaja. Tiada sedikit pun olesan agama ditakrifkan, dimaksudkan sekali dalam orang kata penghujahan yang dibuat oleh ahli falsafah barat ini. Ahli falsafah barat ini hanya memandang manusia dan membuat hujah hanya berdasarkan fizikal luaran insan itu sahaja, dan tidak melibatkan agama bahkan sedikit pun dalam penghujahan mereka. Dan mereka tidak melihat insan ini daripada segi jiwa dan raga. Mereka hanya melihat daripada fizikal luaran. Sebab tu kita tak boleh don't judge a book by its cover. Jadi untuk kupas lebih mendalam, kita akan pergi ke isi yang akan dikupas, iaitu konsep insan dalam Islam. Kita teruskan dengan isi yang seterusnya, iaitu konsep insan dalam falsafah Islam. Menurut pandangan ahli falsafah Islam, mereka menghujahkan insan ini adalah sebagai seorang hamba. Dan hamba ini sepatutnya meninggalkan larangannya dan melakukan suruhannya. Salah satu ayat dalam Al-Quran yang saya petik di sini adalah ayat menceritakan tentang menjauhi zina, yang bermaksud begini: dan janganlah kamu menghampiri zina, kerana sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu cara yang jahat, kerana ianya boleh merosakkan. Surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 32. Di situ jelas terpampang maksudnya itu Allah Subhanahu Wa Taala sekeras-kerasnya suruh kita menjauhi, jangan hampiri langsung zina itu. Dalam falsafah Islam juga mereka membahaskan insan ini merupakan seorang khalifah. Mengapa manusia dibahaskan sebagai seorang khalifah dalam Islam? Kerana jasad Nabi Adam alaihissalam telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan manusia ini mulia kerana pada zaman itu Nabi Adam alaihissalam telah diterima sujud penghormatan kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan makhluk-makhluk di dalam syurga itu sujud hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan daripada situ kita tahu manusia ini sangat dihormati, dan kita sebagai insan perlu sebagai insan yang bergelar khalifah perlu melakukan amanah yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kelak amanah yang telah diamanahkan itu akan dipersoalkan kelak di akhirat. Dan manusia
selayaknya untuk memikul tanggungjawab sebagai khalifah kerana Allah telah menciptakan manusia sempurna mempunyai panca indera seperti mata, hidung, mulut dan juga akal fikiran yang boleh berfikir secara waras. Dan Allah juga telah menurunkan Al-Quran untuk insan mengkaji dan melihat isi dalamnya untuk menyampaikan amanah yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, manusia sangat penting dalam konteks falsafah Islam. Dalam konteks falsafah Islam, insan sangatlah berguna dan perlulah memikul tanggungjawab ataupun anugerah yang Allah telah berikan ini dengan sebaik-baiknya. Isi yang seterusnya, konsep insan. Apa yang saya nak bentangkan adalah kesan, apakah kesan yang akan terjadi kepada seseorang individu apabila dia faham konsep insan melalui pandangan falsafah Islam saja. Seperti yang kita semua tahu, Islam merupakan agama yang sempurna dan agama yang indah. Jadi, bagi mereka yang memahami konsep insan melalui ahli falsafah Islam, mereka berada di jalan yang benar. Mereka berada di jalan yang lurus. Dalam penerangan insan dalam konsep Islam cukup sempurna dan ianya seimbang, balance. Kerana berbanding dengan Barat dia hanya pandang daripada segi satu visual saja, daripada satu bahagian saja. Tetapi dalam pandangan Islam, kedua-dua belah iaitu fizikal dan juga rohani, dalaman jiwa, fizikal dan rohani, konteksnya Islam menerangkan kedua-duanya. Oleh sebab itu, insan yang memahami konsep insan dalam Islam ini mempunyai pegangan yang utuh dan juga kebergantungan itu 100% kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka segala apa yang mereka lakukan itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan membantu mereka. Walaupun sesetengah individu akan merasa susah ataupun akan merasa hilang harapan itu, tetapi setelah mereka memahami konsep insan dalam Islam ini, mereka mendapat gambaran dan mereka dapat memikirkan bahawa Allah akan membantu mereka walau mereka dalam keadaan susah bagaimanapun. Kerana sebaik-baik perancangan yang kita lakukan, Allah lah sebaik-baik perancangnya. Okey, kita telah sampai ke penghujung pembentangan, iaitu rumusan. Apa yang saya dapat rumuskan dan apa yang saya dapat simpulkan daripada pengkajian yang kami buat melalui internet untuk topik konsep insan menurut ahli falsafah Islam dan Barat. Apa yang dapat saya simpulkan, memang banyak perbezaan antara konsep insan antara pandangan daripada ahli falsafah Islam dan juga Barat. Apa yang dapat saya simpulkan di sini adalah Islam, pandangan daripada Islam itu lebih lagi teliti, lebih mudah dan untuk difahami, dan lebih keyakinan untuk mempercayai itu lebih tinggi berbanding Barat. Kerana Barat, seperti yang kita tahu, memang dia pandangnya penghujung itu daripada segi satu bahagian saja. Dan kerana kita ni sebagai seorang yang beragama Islam, tanpa agama itu
merupakan seperti tiang rumah satu hilang. Di mana seperti macam biasa kita dengar orang kata tidak solat hilanglah tiang satu agama, hilang tiang satu rumah. Begitu juga dengan fahaman konsep insan ni. Kalau kita tak ada agama, kita tak akan menjadi seorang insan yang mengikut sunnah-sunnah wal jamaah daripada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dan tanpa petunjuk, kerana dalam segi Islam ini Islam kan satu petunjuk. Tanpa petunjuk, manusia akan hilang arah. Tanpa agama juga, manusia akan hilang arah. Dan semua insan adalah manusia. Namun, bukan semua manusia adalah insan. Agama merupakan petunjuk kepada semua orang. Dan kita sebagai hamba-Nya hendaklah bersyukur kerana kita dilahirkan sebagai seorang Islam. Sesungguhnya definisi ataupun hujahan yang dilakukan oleh dua pandangan ini, Barat dan juga Islam, ianya hanya bersifat sementara ataupun hanya sebahagian saja fahaman definisinya itu. Kerana selebihnya, maksud insan yang betul-betul sedalam dalamnya merupakan jawapannya adalah daripada pencipta kita sendiri. Dan hanya daripada wahyunya saja kita akan dapat tahu jawapannya. Dan hanya apa yang ahli falsafah Islam dan Barat hujahkan ini hanyalah sebahagian saja. Untuk maksud yang sebenar-benarnya hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu. Sekian, terima kasih. Selamat Hari Raya Ustaz. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nurul Iliani Rahana binti Muhammad Jalil yang bernombor ID daripada kelas. Berdasarkan tajuk yang diberikan iaitu konsep insan menurut ahli falsafah Islam dan Barat. Dengan ini adalah matlamat utama kita untuk menganalisis dan meneliti perbezaan antara konsep insan menurut ahli falsafah Islam dan juga Barat. Jadi, kita sebagai seorang insan di muka bumi ini juga perlu tahu apa maksud insan. Dan insan ini juga sering dikaitkan di dalam ayat Al-Quran, iaitu surah Al-Insan yang membawa maksud manusia. Secara khususnya, objektif-objektif yang kita dapat daripada kajian ini adalah, yang pertama, kita dapat mengetahui proses kejadian manusia menurut Islam daripada dalil-dalil yang sahih. Seterusnya, kita juga dapat memahami konsep insan menurut ahli falsafah Islam dan juga konsep insan menurut ahli falsafah Barat. Bila kita sudah tahu apa makna konsep insan menurut ahli falsafah Islam dan juga ahli falsafah Barat, sudah tentu kita dapat membezakan kedua-dua pandangan ini. Jadi, apabila adanya kedua-dua pandangan ini dan pandangan-pandangan yang lain, sudah tentu memberi kesan terhadap seseorang individu itu kepada diri mereka. Jadi, kita juga dapat mengetahui kesan fahaman seseorang itu terhadap konsep insan dalam Islam dan juga Barat. Proses kejadian manusia menurut Islam mempunyai 6 peringkat proses, di mana yang pertama adalah nutfah, yang kedua adalah alaqah, yang ketiga adalah mudghah, yang keempat adalah izam dan lahma, yang kelima adalah nash'ah khalqun akhar, dan yang terakhir sekali adalah nafkhur ruh. Peringkat pertama proses kejadian manusia dalam perspektif Islam adalah nutfah. Nutfah iaitu
berlakunya penyantuman dan pencampuran antara benih lelaki dan juga benih wanita. Apa yang dimaksudkan di dalam Al-Quran ialah benih lelaki iaitu gamet lelaki dan juga benih wanita iaitu gamet wanita. Ianya akan dicampurkan sehingga menjadi sebati dan disebut di dalam Al-Quran sebagai nutfah al-amshaj atau lebih dikenali dengan zygote. Menurut Ibnu Jarir Al-Tabari, perkataan asal nutfah daripada nut yang berbau maksud air yang sedikit yang terdapat di dalam satu bekas sama ada telaga, tabung dan sebagainya. Manakala perkataan amshaj berasal daripada perkataan masj yang bermaksud percampuran. Jadi berdasarkan makna perkataan ayat Al-Quran, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia daripada setitis mani yang bercampur, yang kami mengujinya dengan perintah dan larangan. Kerana itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Berdasarkan maksud ayat Al-Quran itu adalah sesungguhnya kami iaitu Allah akan menciptakan manusia daripada air mani lelaki dan juga air mani perempuan. Oleh itu daripada nutfah Allah menciptakan anggota-anggota yang berlainan, tingkah laku yang berbeza, serta menjadikan seseorang itu adalah seorang lelaki dan juga seorang perempuan. Di samping itu, akan terbentuknya saraf, tulang dan juga fakulti daripada nutfah lelaki. Manakala daripada nutfah perempuan akan terbentuknya darah dan juga daging. Seterusnya pada peringkat kedua iaitu alaqah. Alaqah yang berbau maksud segumpal darah. Ianya berlaku pembentukan ini pada hari ke-7 sehingga hari ke-21, di mana pada hari ke-7 telur yang disenyawakan itu akan berlakunya penanaman pada karar makin atau lebih dikenali sebagai dinding rahim. Firman Allah bermaksud, kemudian kami mengubah nutfah menjadi alaqah. Alaqah ditafsirkan sebagai segumpal darah. Selain itu, alaqah juga membawa maksud sesuatu yang bergantung atau melekat, pecah atau lintah, dan suatu buku atau ketulan darah. Peringkat proses yang ketiga adalah mudghah. Mudghah ini bermaksud seketul daging. Dan pembentukan mudghah ini akan berlaku pada minggu yang keempat, di mana perkataan mudghah ini juga disebut dalam dua surah, iaitu surah Al-Hajj dan juga surah Al-Mu'minun. Terdapat dua bentuk mudghah, iaitu mudghah mukallaqah yang bermaksud sempurna, manakala mudghah ghair mukallaqah yang bermaksud tidak sempurna. Jadi apa yang dimaksudkan dengan ciptaan sempurna adalah dari segi sifatnya, panca inderanya ataupun serta rupa parasnya sejak daripada rahim lagi. Dan manakala apa yang dimaksudkan dengan tidak sempurna adalah ciptaan yang tidak bersifat ataupun digugurkan. Jadi pada peringkat mudghah ini sudah berlakunya pembentukan otak, saraf tunjang, telinga dan anggota-anggota yang lain. Jadi pada dalam masa yang sama berlaku juga terbentuknya juga sistem pernafasan bayi. Jadi pada perkembangan seterusnya darah akan mula mengalir dengan lebih banyak dengan tujuan untuk memekalkan oksigen serta pemakanan yang secukupnya. Pada peringkat proses yang keempat iaitu izam dan lahm. Jadi izam dan lahm ini akan berlakunya pembentukan tulang dan seterusnya pembentukan otot. Jadi pada peringkat ini berlakunya pada minggu ke-5, ke-6 dan ke-7. Jadi pada peringkat ini akan terbentuknya tulang belulang dan maka otot-otot juga akan membungkus rangka tersebut. Jadi berdasarkan firman Allah yang bermaksud, lalu kami ciptakan darah yang beku itu menjadi seketul daging. Kemudian daripada seketul daging yang disempurnakan kejadiannya dan yang tidak disempurnakan. Pada minggu ke-7 ini akan terbentuknya satu sistem di mana sistem terbentuknya satu perut dan usus,
seluruh saraf serta tulang belakang. Jadi begitu juga dengan sistem pernafasan, saluran pernafasan daripada mulut ke hidung dan juga paru-paru akan kelihatan. Tidak terlepas juga dengan kaki dan tangan yang mula tumbuh serta mata, telinga, mulut yang semakin sempurna. Maka telah lengkap dan sempurna semuanya pada minggu yang ke-8. Proses kelima adalah nasy'ah khalqan akhar, yang bermaksud di mana berlakunya semua pembentukan tulang yang sempurna, iaitu pada minggu yang ke-9 hingga ke-16. Jadi pada peringkat ini akan berlakunya lagi perubahan, di mana berlakunya perubahan kepada janin. Semua tulang janin yang telah terbentuk dengan kuku-kukunya akan berlaku pada bulan ketiga, manakala pada bulan keempat akan berlakunya pembentukan urin. Jadi sememangnya perubahan tetap akan berlaku, namun pada peringkat ini hanya berlaku perubahan kepada ukuran bayi sahaja. Dan akhir sekali adalah pada peringkat proses yang ke-6, iaitu nafkhur ruh. Jadi nafkhur ruh ini membawa maksud peniupan roh apabila setelah pembentukan organ-organ tubuh yang termasuklah organ seks, akan berlakunya peniupan roh tu setelah 40 hari. Ini menurut pada pandangan ulama. Jadi sejak di alam rahim lagi telah bermulanya pengisian nilai kehidupan. Semasa proses perkembangan fizikal ni bukanlah semata-mata, tetapi ketika di alam rahim lagi mereka sudah mempunyai hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menurut Imam Al-Ghazali terdapat dua pengertian roh, iaitu jika dilihat dari segi jasmani, ianya merupakan sesuatu yang halus yang boleh memancarkan cahaya. Seterusnya, pada pengertian roh yang kedua adalah roh dilihat sebagai urusan Allah, di mana semata-mata Allah tidak dapat ditanggung akal manusia yang terbatas. Masih lagi bersama saya. Jadi, seterusnya saya akan menerangkan konsep insan menurut ahli falsafah barat. Sebelum itu, apa yang kita tahu manusia di mana mereka merupakan makhluk yang sangat teristimewa yang wujud di muka bumi ini dan mempunyai keunikan dari segi kemampuan akal, di mana kemampuan akal inilah yang membezakan manusia dengan makhluk yang lain. Jadi terdapat beberapa fahaman yang berbeza berkaitan falsafah asal-usul kejadian manusia ini. Terusnya, tokoh-tokoh pemikir Yunani seperti Aristotle, Plato, Pythagoras sehingga kepada tokoh-tokoh era yang moden seperti mereka ini merupakan tokoh pemikir barat yang berusaha untuk mencari jalan penyelesaian dan jawapan terhadap masalah yang mereka hadapi. Jadi tokoh-tokoh tersebut telah berusaha dengan pelbagai cara dan dengan mencari pelbagai pandangan untuk menangani masalah. Namun, tanggapan itu masih bertentangan antara satu sama lain. Tokoh-tokoh pemikir barat pada zaman era ini mempunyai pandangan yang begitu unik, tapi adakah mereka mampu untuk membentangkan sebuah gambaran manusia yang sempurna? Jadi merujuk kepada pemikiran ahli falsafah Greek iaitu Aristotle, di mana beliau menganggap manusia mempunyai sifat atau ciri utamanya iaitu pemikiran secara rasional dan juga akal fikiran secara rasional. Jadi apa yang dapat dikaitkan mengikut Aristotle di dalam bahasa Inggeris ialah man is a rational animal, dan mereka menganggap manusia adalah insan yang dijadikan mempunyai akal fikiran dan boleh berfikir secara rasional. Menurut pandangan Muhammad Talib, terdapat beberapa definisi manusia menurut pandangan barat. Dan yang pertama ialah mereka menganggap bahawa manusia adalah haiwan yang berfikir secara rasional. Dan pandangan yang kedua, mereka menganggap manusia adalah haiwan yang bersifat ramah mesra, yang menunjukkan naluri interaksi sosialnya. Dan yang ketiga, mereka menganggap manusia adalah makhluk yang datang daripada langit turun kepada bumi, yang dikaitkan dengan Nabi Adam, di mana Nabi Adam yang termakan dengan pujukan syaitan sehingga dicampakkan ke bumi, dan akhir sekali mereka menganggap manusia ini adalah
sejenis haiwan yang berekstinsi, di mana manusia ditarifkan berdasarkan teori evolusi. Melihat kepada perspektif ajaran agama Kristian, mereka pula menganggap manusia adalah seorang insan yang jahat kerana diilhami oleh pandangan dosa warisan ataupun dikenali sebagai original sin. Jadi pemikir barat pada era moden ini, mereka membuat tindakan untuk mengemukakan idea-idea yang tidak selaras dengan ajaran agama, dan pandangan ini boleh dirokong oleh minoriti barat. Jadi hal ini akan berlakunya persengketaan antara ajaran Kristian dan tokoh pemikir barat sehingga melahirkan ungkapan Tuhan sudah mati dan kitalah yang membunuhnya. Jadi tokoh yang membawa idea kepada ungkapan itu adalah Nietzsche, dan pada pandangan mereka, kepercayaan kepada Tuhan itu menunjukkan diri mereka seorang yang lemah dan segan untuk mengejar kebenaran yang sebenar. Jadi hal ini mereka menganggap sekiranya manusia ini mempunyai sikap kepercayaan kepada Tuhan, ia akan menunjukkan bahawa mereka ini pantang menyerah walaupun berhadapan dengan pelbagai kesulitan dan juga cabaran. Dengan ini, mereka menganggap bahawa agama Kristian ini adalah punca utama yang menyebabkan mereka kemunduran kepada kebudayaan Eropah. Jadi pada pandangan Nietzsche, mereka yang mempunyai nilai-nilai seperti kerendahan hati, belas kasihan, dan mereka yang rela menderita, ini adalah mereka yang mempunyai sikap yang pengecut kerana berlawanan dengan keunggulan manusia. Jadi mereka yang sebagai seorang manusia hanya mengharapkan ihsan Tuhan, dan mereka ini dianggap sebagai mereka kurang mempercayai kepada kemampuan diri mereka sendiri. Selanjutnya terdapat seorang lagi tokoh sosialis, iaitu Karl Marx, di mana beliau menyatakan bahawa manusia ini adalah makhluk yang sosial. Jadi pada pandangan beliau, beliau menganggap bahawa manusia ini adalah makhluk yang sosial kerana ia juga didokong oleh ahli falsafah kuno Yunani, iaitu Aristotle. Jadi di samping itu, Marx juga hanya melihat pada dimensi yang kolektif dan menafikan dimensi bahawa manusia sebagai individu. Jadi manusia ini dapat dilihat dari segi sosialisme, iaitu berdasarkan falsafah materialism, menganggap bahawa dunia ini tidak ada selain alam. Seterusnya, Marx juga menganggap bahawa agama adalah candu, di mana ia membius manusia daripada segala perasaan kemanusiaan. Jadi ini kerana daripada kekuatan gaib itu juga dapat mengajar manusia mencari perlindungan dalam menghadapi pelbagai bencana dan penderitaan yang dialami oleh mereka sendiri. Berdasarkan pemikiran golongan daripada rasionalisme, iaitu seperti Descartes. Mereka ini adalah tokoh-tokoh pemikir barat yang berpandangan bahawa manusia ini mempunyai satu kelebihan, di mana kelebihan itu adalah dari segi aspek akal fikiran mereka. Jadi terdapat juga beberapa golongan yang menekankan aspek ini, di mana pada era moden barat, rasionalisme itu mengatakan bahawa akal ini adalah satu alat yang terpenting, di mana manusia boleh memperolehi pengetahuan dengan apabila adanya akal itu. Jadi mereka dengan cara berfikir, mereka boleh mengajarkan berpengetahuan. Jadi di samping itu, ada juga pemikir barat daripada eksistensialis, iaitu seperti Sartre, Buber dan juga Tillich, di mana pada pandangan mereka ni, mereka menganggap bahawa manusia ni berbeza jika dibandingkan dengan haiwan, kerana manusia ini mampu, mereka menyedari apa yang mereka perlu lakukan, dan mereka tahu apa tanggungjawab mereka sebagai seorang manusia. Jadi mereka menganggap yang bahawa manusia ini mempunyai kemampuan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan haiwan. Juga pemikir-pemikir barat yang lain mengatakan bahawa manusia ini adalah sama seperti haiwan, iaitu daripada golongan empirisis seperti Hume and Hobbes. Di mana pada pandangan mereka ni, mereka menganggap haiwan
manusia seperti haiwan kerana mereka berasa lapar, berasa sakit dan akan mati. Dan ini adalah sama seperti yang dilalui oleh haiwan. Haiwan juga akan berasa sakit, haiwan juga akan berasa lapar, dan haiwan juga akan mati. Disebabkan itu, mereka menganggap bahawa manusia ini sama seperti haiwan. Tetapi ada juga yang mengatakan bahawa manusia ni adalah daripada biological machine, di mana mereka menyatakan manusia ini seperti seperti mesin automatik, di mana yang tiada jiwa kerana mereka hanya mengikut dan mengikat tunduk kepada hukum. Okay, ini yang dinyatakan oleh ahli psikologi iaitu Freud, Watson dan juga Skinner. Seterusnya, terdapat ada juga golongan pemikir barat yang menganggap bahawa manusia ini secara semula jadinya jahat, dan berdasarkan perspektif sejarah di mana Toynbee dia menyatakan bahawa kekerasan dan kekejaman ini sentiasa wujud pada diri manusia. Kerana apa? Kerana pada falsafah empirisisme dan utilitarianisme, mereka mengatakan bahawa manusia ini bertindak sebegitu kerana mereka inginkan ketenangan, dan mereka mengelakkan daripada penderitaan. Sudah semestinya setiap manusia ingin mengelakkan daripada penderitaan dan ingin mencari ketenangan. Jadi pada pandangan Freud ni pula, manusia merasa manusia ni secara semula jadinya jahat kerana manusia adalah robot, di mana robot yang digerakkan oleh nafsu seksual. Tapi ada juga satu pendapat yang mengatakan manusia ini secara semula jadinya bersih, di mana beliau mengatakan manusia ini bersih daripada segala kejahatan. Kerana jadi oleh itu kumpulan humanis seperti Rogers, Maslow dan juga Alport, mereka ni bersetuju dengan pandangan ni, pandangannya bahawa manusia ni bersih daripada segala kejahatan. Jadi apa yang kita dapat nampak, kedua-dua pandangan ini sangat berbeza, di mana ada yang mengatakan manusia ini secara semula jadinya jahat, dan satu lagi pandangan mengatakan manusia ini secara semula jadinya bersih, baik, daripada tiada segala kejahatan. Tetapi ada juga satu golongan yang mengatakan bahawa manusia ini tidak baik dan manusia tidak jahat. Di mana golongan yang berpegang kepada definisi ini adalah behaviorism seperti Skinner dan juga Watson. Dan akhir sekali bersama saya dengan isi yang bertajuk kesan fahaman terhadap individu tentang konsep insan dalam barat. Seperti apa yang kita tahu, sudah semestinya pemikiran moden barat ini akan mempengaruhi beberapa individu, kerana ini kebanyakan pemikir-pemikir barat yang mereka tidak mempedulikan langsung tentang agama dan Tuhan. Malah ada juga sesetengah yang mengakui bahawa mereka tiada Tuhan, dan mereka menganggap Tuhan sudah mati. Jadi daripada idea dan pandangan pemikir barat ini juga telah menjadikan seseorang manusia itu hidup dalam keadaan yang bebas secara dinamik. Jadi dari segi lain pula kita boleh masukkan yang manusia ni seperti sudah hilang arah. Jadi dengan idea pemikir barat ni mengatakan yang kematian Tuhan ni juga akan menjadikan manusia itu seperti tiada pegangan hidup. Jadi apa yang dapat dibezakan dengan konsep insan dalam Islam, kita sebagai umat Islam, kita sentiasa berpegang teguh kepada agama dan juga Tuhan kita sendiri. Jadi ini sangat berbeza jika dibandingkan dengan pandangan belah barat. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.